Baik. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam, Isa anak kepada Maryam, al-bayyinat, maqtatalal ladzina min ba'dihim, maka tidaklah mereka itu akan saling berbunuhan, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, tidak akanlah mereka itu saling berbunuhan setelah datang kepada mereka ayat-ayat penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana, maka di kalangan mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan di kalangan mereka ada yang kafir. Walau syaa Allah, dan jika dikehendaki Allah, maqtatalu, tidaklah mereka itu akan saling berbunuhan. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yaf'alu, dia melakukan ma yurid, apa yang dia kehendaki. Baik, maksud dia keseluruhan rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebahagiannya Allah meninggikannya beberapa darjat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan jika Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Jika Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Baik, kita tengok pada potongan-potongan ayat ni, dia berkenaan dengan keadaan di mana sebahagian daripada rasul itu dimuliakan ataupun ditinggikan darjatnya berbanding dengan rasul yang lain. Baik, jadi beberapa rasul di kalangan rasul tu dilebihkan berbanding dengan rasul yang lain. Kita tengok pada awalnya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebahagiannya Allah meninggikannya beberapa darjat. Baik, ini dalam ayat ini mentafsirkan ataupun nak menceritakan berkaitan dengan adanya rasul yang kita tahu bahawa rasul-rasul Allah ini mereka punya kedudukan yang sama, gitu kan, kedudukan yang sama dari sudut mereka punya tugas untuk menyampaikan risalah, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan, kita kata mereka adalah utusan Allah, gitu. Dan mereka punya kedudukan yang sama dari sudut mereka semua adalah utusan Allah, gitu. Baik, bila mereka semua adalah utusan Allah, maka mereka punya tanggungjawab yang sama, gitu. Tapi ayat ni menjelaskan ada perbezaan kedudukan, gitu, di sisi Allah. Maknanya di sini disebutkan beberapa kedudukan. Yang pertama, ada sebahagian rasul yang dilebihkan berbanding dengan sebahagian yang lain, dan rasul-rasulnya antara mereka adalah ada yang Allah berbicara langsung dengan mereka. Maksudnya Allah berkata-kata langsung dengan mereka, maknanya mereka itu kita kata boleh bertemu ataupun ini yang istimewa lah, kita kata tak semua rasul dapat bercakap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap langsung ni maknanya secara langsung, gitu kan, secara langsung. Jadi di antara mereka adalah yang kita tahu Nabi Musa alaihi salam, kan? Nabi Musa alaihi salam yang disebut juga sebagai kalimullah, yang mana baginda boleh berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ni kita tahu sebagai seorang rasul, penutup kepada semua rasul, dan baginda itu memang mempunyai mukjizat yang dimiliki oleh kesemua rasul yang lain. Baik, dan kemudian selain daripada tu Nabi Adam AS, yang kita tahu sebelum daripada Nabi Adam AS turun ke bumi, kan,
keluar daripada syurga. Ketika ada di syurga sana, Nabi Musa alaihissalam memang boleh berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu situasi atau keadaan di mana beberapa rasul itu boleh berbicara langsung dengan Allah, boleh bercakap secara langsung dengan Allah, dan ini tidak dimiliki oleh semua rasul gitu. Tak semua rasul itu boleh bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maknanya ada kelebihan gitu. Dan kita tahu kan boleh bertemu dan berbicara secara langsung dengan Allah itu merupakan satu bentuk kelebihan yang tidak didapati oleh semua rasul. Bahkan kita kata tak ada hanya golongan yang istimewa sahaja yang boleh mendapatkan boleh mendapatkan ruang ini, iaitu berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sekarang ni itu satu kelebihan yang Allah bagi kepada golongan yang tertentu, dan kepada rasul yang tertentu yang menjadikan mereka itu ada kedudukan yang lebih, beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kemudian ada lagi kelebihan rasul yang lain, dan kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat. Dan maknanya Allah bagi kepada Nabi Isa, ini satu lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada rasul yang lain pada sudut kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kelebihan dia? Disebutkan beberapa mukjizat, beberapa mukjizat itu apa dia gitu. Ada beberapa mukjizat kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya adalah baginda boleh menyembuhkan orang yang sakit, boleh mencelikkan orang buta, kemudian baginda juga boleh menghidupkan orang mati, dan kelebihan-kelebihan ini merupakan kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kelebihan lah. Dan ditambah lagi dalam ayat ini sebut, dan kami perkuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Maknanya Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ni apa? Siapa itu? Baik, Ruhul Kudus, ada beberapa pandangan ulama yang nak menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan Ruhul Kudus, siapakah Ruhul Kudus. Baik, pandangan yang pertama mengatakan Ruhul Kudus ni adalah malaikat Jibril. Jadi maknanya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan satu kekuatan tambahan gitu kan, di mana diutuskan malaikat Jibril dalam memperkukuhkan ataupun menguatkan lagi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian pandangan yang kedua mengatakan Ruhul Kudus ni adalah roh Nabi Isa sendiri gitu. Jadi kita tahu kita semua manusia ada roh, kita masing-masing ada roh. Dan ni saya dalam perjalanan ni matahari kot depan ni, tak maaf lah silau sikit. Saya yang silau, orang lain mungkin okey kot. Cuma pencahayaan tak sekata. Baik. Jadi bila kita sebutkan berkenaan dengan Ruhul Kudus, maknanya yang pandangan yang kedua mengatakan Ruhul Kudus ni merujuk kepada roh yang Allah tiupkan ke dalam diri Nabi Isa alaihissalam sendiri. Jadi bila Nabi Isa alaihissalam ditiupkan roh, yang kita tahu Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada ayah, jadi bila tak ada ayah, bermakna Nabi Isa alaihissalam kita kata mendapatkan satu kelebihan mukjizat yang mana beliau boleh lahir tanpa ayah dan memang tak wujud ayah gitu. Jadi Maryam tu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam merupakan wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Bahkan kelebihan Maryam ni dia punya kita kata cycle tubuh badan fizikal yang tak sama dengan wanita yang lain. Bila dikatakan beliau seorang wanita suci, yang Maryam ni kalau kita tahu kisah dia, kisah Sayyidatina Maryam merupakan anak kepada Imran dan juga ibunya yang bernama Hannah. Ini cerita dia. Jadi Imran dengan Hannah ni adalah sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak sehingga usia menopause. Dan sampailah kepada usia menopause, Maryam Imran dan juga Hannah tak ada anak.
Tapi tak pernah putus asa Imran, ayah kepada Maryam ni, Imran sentiasa berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada mereka zuriat keturunan. Tapi kita perlu ingat ketika Imran mohon pada Allah, begitu juga Hannah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan zuriat keturunan, permohonan ni tidak bersifat peribadi gitu. Dia tak macam kita lah kan. Kita hari ni kalau minta nak dapat anak tu duk fikir nanti tua-tua siapa nak jaga kan. Ataupun mungkin tak larat lah orang tanya kat kita pasal anak-anak kita nak juga kan. Ataupun mungkin ya kita nak anak gitu. Itu fitrah manusia memang nak pada anak. Itu bersifat peribadi. Tapi tidak pada Maryam dan Hannah. Ketika mereka memohon pada Allah untuk bagi keturunan kepada mereka, yang mereka fikirkan adalah legasi dakwah gitu. Jadi sebab mereka ni keturunan baik-baik kan. Kita tahu Imran ni, kalau nak tahu siapa Imran ni, itulah dia surah Ali Imran yang ada dalam Quran. Surah Ali Imran selepas daripada surah Al-Baqarah. Ali Imran tu surah keluarga Imran. Ali makna keluarga, Imran. Jadi Imran ni bukan orang biasa yang, walaupun dia bukan rasul, tetapi Imran ni adalah hamba Allah yang sangat soleh gitu, dan keluarganya adalah keluarga yang baik-baik dan keluarga yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan keluarga Imran ini disebut ceritanya dan sangat panjang kisah yang disebutkan kisah keluarga Imran ni dalam surah Ali Imran. Kita akan jumpa lepas daripada surah Al-Baqarah ni insya-Allah. Baik, jadi Imran inilah yang kemudiannya minta pada Allah mendapatkan zuriat keturunan, dan tujuannya tak lain untuk kita kata bila dia datang daripada keluarga yang baik-baik, dia inginkan supaya dakwah ini, risalah Allah ini diteruskan gitu. Maknanya nak berbakti kepada agama Allah. Dan terbukti apabila didapati tiba-tiba Hannah hamil, mengandung tanpa disangka-sangka kan, dalam usia yang telah pun menopause, kita katakan usia yang tak mungkin untuk mendapatkan zuriat keturunan lagi. Pada usia itu tiba-tiba didapati Hannah hamil, Hannah mengandung. Baik, bila Hannah mengandung, dan kejutan berita itu disambut dengan penuh rasa syukur oleh Hannah sendiri, dan kesyukuran Hannah itu dibuktikan dan dengan kemudiannya Hannah bernazar. Jadi Hannah bernazar untuk minta Hannah bernazar supaya anaknya itu nanti, nak nazar ni kita tahu nazar ni biasanya kita, kalau biasanya lah, kalau kita zaman kita selalunya kalau nak sesuatu maka kita akan minta pada Allah, dan kemudian kita nazar kalau kita dapat benda tu kita akan buat sesuatu. Misalnya kalau kes dapat anak ni, kita nazar kalau dapat anak kita nak sembelih lembu seekor contoh kan. Itu bentuk nazar. Tapi nazar Hannah ni special, istimewa kan. Di mana Hannah ni ketika bernazar, Hannah tidak kita kata apa, menggadaikan sesuatu, ataupun kita kata tak mengharapkan sesuatu gitu. Semata-mata nazarnya ialah Rabbi inni nazartu kan. Dia kata aku bernazar, ya Allah aku bernazar bahawa apa yang ada dalam kandunganku ini, maknanya mengandung masa tu, kata apa yang ada dalam kandunganku ini, baby yang ada dalam kandunganku ini akan aku serahkan kepadamu untuk menjadi khadam di rumahmu. Jadi kalau ibarat kita sekarang ni Tok Siap, tapi Tok Siap dia bukan khadam masjid sepenuhnya. Dia beza sikit kan. Kalau Tok Siap dia masih ada lagi aktiviti harian dia masih lagi duduk kat rumah dia. Tapi yang ini dinazarkan supaya anak yang ada dalam kandungan itu akan kita kata diserahkan kepada rumah Allah, sehingga maknanya seolah-olah ibu bapanya tak ada lagi hak ke atas anak itu. Jadi anak itu diserahkan ke rumah Allah, dan kemudian di rumah Allah itu dia berbakti dan dia memang tinggal kat sana. Maknanya ni kita tahu ketakwaan yang sangat tinggi, bukti rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika diberitakan bahawa beliau akan mendapatkan seorang anak yang setelah sekian lama dinanti, dan bahawa sejak awal lagi memang anak itu dijanjikan untuk diserahkan kepada Allah. Dari awal lagi memang waktu mohon minta pada Allah untuk dapat anak tu, sejak awal lagi memang dah minta anak untuk
diserahkan kepada Allah, kan? Anak yang akan menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada agama Allah. Tu dari awal memang dah niat. Jadi bila tiba-tiba didapati hamil mengandung, maka beliau menunaikan janjinya dan bahkan menambahkan lagi kuat janjinya dengan bernazar. Jadi nazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerahkan anak ini kepada rumah Allah yang disebut waktu itu sebagai ma'bad. Baik. Kemudian sampai akhirnya anak itu yang disangkakan lelaki gitu kan, sebab kalau nak serahkan anak untuk berkhidmat di rumah Allah pada masa itu wajib lelaki. Dia makbat dia tu tak terima perempuan. Sebab kalau perempuan, wanita ni dia ada haid dan dia ada waktu kotor kan, yang menyebabkan dia tak boleh duduklah dekat rumah Allah kan. Dan kemudian mereka juga menganggap satu sudut lagi dari segi tenaga. Kalau nak berbakti di rumah Allah, maknanya kena pakai tenaga yang banyak, dan lelaki lebih kuat tenaganya berbanding wanita. Kan? Sampai ayat yang cerita tentang nazar Hannah ni disebutkan sebagai, ayat tu diikuti dengan mengatakan walaisadzakaru kal unsa. Dan tidaklah lelaki itu sebagaimana perempuan. Jadi maknanya tenaganya tak sama, kemudian sifat fizikal juga tak sama. Tapi Allah bagi pada Maryam ni, Maryam suci, tak pernah datang haid. Tapi kalau orang akhir zaman kita ni, kalau tiba-tiba ada orang perempuan, wanita tak datang haid sampai umur 20 tahun, tu pergi cek doktor lah, tu tak normal. Tapi Maryam ni dia istimewa. Jadi menyebabkan Maryam ni layak untuk berada di rumah Allah dan boleh berkhidmat di rumah Allah dengan keadaan beliau mempunyai kelebihan gitu, dan bahkan pada tenaganya juga ada kelebihan, pada akalnya juga Maryam seorang yang sangat cerdas kan, sehingga kan ilmu-ilmu yang dipelajari di rumah Allah itu, walaupun Maryam tak masuk kelas pengajian tu, tapi Maryam dapat tangkap semua ilmu yang diajarkan dalam kelas tu. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada Sayyidatina Maryam. Baik. Dan Maryam inilah yang kemudiannya didatangi oleh malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril datang ke ruangan bilik Maryam tu dan kemudiannya menyebutkan kepada Maryam bahawa Allah memberikan khabar kan, melalui malaikat Jibril yang berupa seorang lelaki pada masa tu kan. Jadi malaikat Jibril bagi tahu, aku nak menyampaikan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa engkau akan mendapatkan seorang anak. Maka Maryam takut masa tu, sebab yang datang tu malaikat Jibril tu berupa seorang lelaki. Dan seorang lelaki yang gagah, seorang lelaki yang tiba-tiba masuk ke dalam mihrab Sayyidatina Maryam. Dan Maryam seorang wanita yang sangat menjaga kesucian diri. Bila didatangi oleh seorang lelaki macam tu, apalagi mengkhabarkan kamu akan dapat anak, Maryam ketakutan. Tapi takutnya itu diserahkan kepada Allah. Dia kata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan sesungguhnya dia juga menuntut ataupun menyebutkan kepada lelaki yang datang tadi, bagi tahu supaya takutlah kamu kepada Allah. Tapi sampai akhirnya betul lah dikhabarkan, pengkhabaran itu memang tanpa disentuh oleh sesiapa pun. Maryam kemudiannya hamil tanpa ayah, dan itu mendatangkan satu ujian yang sangat berat kepada Maryam. Dan Maryam mengalami ujian yang sangat berat sehingga difitnah, dicaci maki, sampai masyarakat kaum Bani Israel pada ketika itu mengatakan, wahai Maryam, kamu ni datang daripada keluarga yang baik-baik. Ali Imran itu keluarga yang sangat baik, yang sangat mulia, yang dikenal oleh masyarakat pada ketika itu. Keluarga ini keluarga yang sangat terpelihara maruah mereka. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan Maryam yang dikatakan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun, bahkan beliau itu duduknya dalam makbad gitu, ada mihrabnya sendiri gitu, rumah ibadah, tempat ibadah. Macam mana boleh tiba-tiba mengandung gitu. Jadi bila berlakunya perkara macam tu, maka akhirnya Maryam diusir, dihalau, sehinggalah kita tahu panjang ceritanya, Maryam akhirnya melahirkan anak seorang diri. Kan, seorang-seorang kan, seorang-seorang dalam kepayahan, dalam kesusahan gitu. Tapi setelah lahir anak tu, tiba-tiba Allah suruh pula bawa anak tu balik kampung semula. Bayangkan, ni macam cari nahas lah kan? Dah tadi kena halau, dituduh, difitnah, berzina, dan kemudian disuruh bawa pula anak tu balik semula. Tetapi Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang membolak-balikkan hati manusia, dan sehingga akhirnya manusia pun boleh akhirnya menerima Maryam, dan bahkan
kemudiannya akhirnya mengagung-agungkan Nabi Isa alaihissalam yang mempunyai mukjizat yang sangat banyak, sehingga pengagungan itu sampai ke tahap yang sangat melampau, iaitu sampai ke tahap mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Walhal beliau bukan Tuhan, tapi beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kelebihan ni yang disebut Ruhul Qudus tadi adalah kita kata ruh yang mulia. Ada yang menyebutkan itulah ruh Nabi Isa alaihissalam yang ditiupkan ke dalam tubuhnya tanpa datang daripada seorang ayah. Baik, kemudian setelah daripada itu diceritakan mengenai dengan potongan seterusnya 253 tadi sampai kepada Maryam. Dan jika Allah menghendaki, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan jika Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Dan sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan atau beberapa jenis keterangan, beberapa banyak keterangan. Walakin, akan tetapi, ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Akan tetapi mereka berselisih, dan berselisih faham, berselisih pendapat, dan di kalangan mereka adanya orang yang Allah berikan, adanya golongan di kalangan mereka yang beriman, dan adanya di kalangan mereka yang ingkar. Baik, ayat ni bila disebut mengenai dengan dikatakan kalaulah Allah menghendaki, kan? Kalau ni Allah yang sebut, maksudnya Allah nak gambarkan satu situasi opposite gitu. Satu situasi yang berlaku yang bertentangan dengan situasi yang sedang berlaku sekarang. Jadi sekarang keadaannya begini, tapi Allah kata kalau Allah nak, keadaannya boleh sebaliknya. Jadi keadaan apa tu? Keadaannya Allah kata kalau Allah nak, maka Allah boleh buat manusia itu tidak akan saling berbunuh-bunuhan. Maksudnya manusia itu tak akan bergaduh kalau Allah nak. Jadi kalau Allah nak, manusia tak akan bergaduh. Kalau Allah nak, manusia akan saling menyayangi. Manusia akan hidup dalam keadaan yang harmoni, kan? Manusia akan hidup dalam keadaan yang sangat tenang, aman, damai, kan? Itu kalau Allah nak gitu. Tetapi maknanya kalau Allah nak, istilahnya setelah datang Rasul-Rasul Allah, setelah Allah bagi kepada kita penjelasan, dan penjelasan maknanya Allah bagi kepada kita keterangan-keterangan, kan? Ayat Quran, kitab-kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya sepatutnya kita tak bergaduh dah. Allah boleh buat macam tu, kan? Tetapi gitu kan, akan tetapi mereka berselisih, maknanya akan tetapi adanya di kalangan manusia ni yang kemudiannya berselisih ataupun bergaduh gitu, kan? Dan kemudiannya walaupun telah didatangkan kepada kita Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semua kitab-kitab Allah, keterangan Nabi dan Rasul, tetap saja ada di kalangan manusia yang beriman dan sebahagiannya tidak beriman. Jadi itu maksud ayat ni, maknanya kalau Allah nak, boleh je kita semuanya beriman. Datang je ayat Allah, dan kemudian Rasul pun ada, Rasul pun datang kepada kita, bangkit menjelaskan kepada kita semua keterangan-keterangan yang nyata daripada firman-firman Allah. Selesailah. Dan sepatutnya semua orang beriman dan tak ada lagi masalah. Ya? Maknanya tak adalah istilahnya orang kafir tu, tak ada dah gitu. Tapi kenapa ada? Maka Allah bagi tahu itulah yang Allah nak. Allah nak begitu. Ini yang kadang-kadang satu sudut ayat ini menjawab persoalan, dan adanya orang yang mempertikaikan, yang kata kenapa dalam dunia ni ada orang jahat, kenapa dalam dunia ni ada orang tak baik, kenapa dalam dunia ni ada kita kata ada perompak penyangak, ada orang kafir. Kan senang kalau dunia ni semua orang baik, kalau kat dunia ni semua orang beriman, kalau kat dunia ni semua orang yang ahli-ahli syurga lah, kita kata. Baik, dari satu sudut ini jawapan kepada persoalan tu. Allah tak mahu macam tu. Allah tak mahu macam tu. Allah nak kita ada
kita dibuka ruang untuk berfikir. Allah nak kita dibuka jalan peluang untuk kita sama-sama membuat pilihan. Kenapa kena buat pilihan? Kenapa dibagi ruang seluas-luasnya untuk kita kemudiannya berfikir dan memilih jalan kita? Sebab Allah nak bagi ganjaran atas pilihan yang kita buat. Kita sendiri akan rasa tak adil kalau tiba-tiba semua orang yang ada kat dunia ni tak dibagi pilihan dan kemudian semua dapat syurga. Kan? Maknanya contoh kita sendiri akan rasa tak adil kalau tiba-tiba kat dunia ni perompak, penyangap, pencuri, pembunuh dengan ahli masjid semua masuk syurga. Adil tak? Kan? Orang yang teraniaya dalam dunia ni akan merasakan bahawa betapa tak adilnya. Kan? Sebab atas dunia ni dia bersusah payah struggle. Kita ni, kita datang pengajian, kita solat, kita puasa, kita jaga ibadah-ibadah. Tapi tiba-tiba kesemuanya mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah SWT. Kita sendiri akan mengharapkan kalaulah kan kita selalu dengar ni orang yang teraniaya kan, dia aniaya, dia akan kata tak apa, nanti dekat akhirat dia akan terima balasan. Kan kita akan rasa sangat lega bahawa tak apa, orang nak buat apa pun kat akhirat kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita semua akan menjawab segala persoalan dan pertanyaan di hadapan Allah SWT, dan sesuai dengan perlakuan kita di atas muka bumi ni. Jadi dengan sebab itu manusia hidup dalam keadaan tenang, aman, damai. Apabila merasakan bahawa semuanya akan diadili di hadapan Allah. Tapi kalaulah tiba-tiba Allah kata dah tak ada timbang-timbang, tak ada apa-apa, semua masuk syurga, kita sendiri akan rasa kenapa gitu kan? Tak aci lah orang yang susah payah struggle ni dengan penyangap-penyangap pembunuh, dengan yang orang yang ikut hidup suka-suka hati tu, semua dapat masuk tempat yang sama. Itu satu sudut. Jadi Allah bagi tahu, Allah tak mahu, Allah Maha Adil gitu. Allah Maha Adil, Allah nak, Allah bagi kepada kita pilihan, maka pilih. Kita pilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kita pilih nak ikut jalan yang lurus atau yang bengkok-bengkok, dan kita akan mendapatkan hasil dia. Sebab itulah kalau kita nak berdakwah ni kan, kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita boleh ajak tapi tak perlu sampai kita tertekan, stres kalau dia tak berubah. Sebab Allah lah yang membolak-balikkan hati, dan maknanya Allah boleh mengubah hati mereka kalau Allah kehendaki. Kita hanya perlu berusaha saja, tapi usaha pun usaha kena gigih. Jangan sampai kita kata adalah Allah yang tentukan semua kan, kita ni usaha je, lepas tu kita pun buat sambil lewa. Itu tak boleh kan? Maknanya kita tetap kena usaha sungguh-sungguh, dan kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Baik, itu maknanya konsep yang mana kita nak menjadikan kita lebih redha, kita lebih faham apa sebenarnya erti kita hidup kat dunia ni. Baik, itu satu sudut. Ini jawapan. Kita kata ayat ini adalah jawapan kepada orang yang berkata kenapa bukan semua orang baik. Baik, sekarang mungkin ada lagi persoalan kita tanya kan. Kenapa pula kena bagi pilihan? Kenapa Allah tak buat bagi dahlah semua orang baik, lepas tu semua orang masuk syurga, settle. Baik, ni jawapan dia ialah makhluk yang macam tu dah ada. Jadi kita kena tahu maha hebatnya Allah, maha kuasa, maha besarnya segala ciptaan-ciptaan Allah ni ada pelbagai. Allah mencipta pelbagai jenis makhluk. Dan makhluk ni ada macam-macam jenis. Jadi ada makhluk yang memang jenis itulah jenis yang kita kata semua baik. Dan semua baik, dia gini, kalau semua baik tak boleh lah ada syurga, tak boleh masuk syurga lah. Sebab kita ni dibagi ganjaran atas usaha yang telah kita lakukan dalam memilih itu. Jadi bila kita pilih kan, kita pilih untuk memilih jalan Allah, memilih jalan kebenaran, kita pilih untuk hidup bersusah payah mengikuti jalan siratal mustaqim. Di situlah Allah bagi ganjaran syurga. Tapi atas dunia ni dah ada makhluk yang semua baik, dan mereka tidak mendapatkan ganjaran apa-apa di akhirat. Sebab mereka tak pernah dibagi apa-apa pilihan kat dunia, melainkan mereka hanya taat kepada Allah SWT. Tak pernah fikir nak buat maksiat. Tak ada di kalangan mereka ni perompak, penyangap, pembunuh, yang menyakitkan orang, menyakiti orang. Tak ada. Siapa mereka? Namanya malaikat. Itulah ada makhluk namanya malaikat. Jadi makhluk tu dah ada.
Sebab tu kalau kita kata kenapa Allah tak bagi semua orang kat dunia ni baik, jawapan dia, kalau kita tiba-tiba duduk di kalangan semua keliling kita ni baik, makna kita takut kita silap alam. Makna mungkin masa tu kita duduk di alam malaikat dan bukan alam manusia. Kalau kita duduk di alam manusia, kita akan jumpa ada manusia baik, ada yang tidak. Jadi maknanya ada manusia yang tak baik, ada manusia yang penjenayah, ada manusia yang ahli masjid, ada manusia yang ahli kuliah, kan? Ada yang ahli laser, kan? Menyakiti orang dan sebagainya. Ada pelbagai jenis manusia. Yang kesemua itu adalah pilihan masing-masing dan Allah akan bagi kepada kita ganjaran berdasarkan kepada apa yang telah kita pilih atas dunia ni. Itu maksudnya keadaan di mana Allah telah memberikan kepada kita pilihan. Jadi ini satu sudut. Kita kata itu satu makhluk yang kita kata ada makhluk yang namanya malaikat yang tidak pernah diberikan pilihan untuk memilih sama ada yang baik atau yang buruk. Mereka sentiasa melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah SWT. Ada juga satu lagi makhluk yang mana mereka ni Allah bagi sifat yang dia akan buat apa yang dia nak buat. Apa dia rasa nak buat, dia buat. Dia tak fikir, dia tak ada akal. Dia tidak dibagi pilihan untuk boleh berfikir mengenai yang baik dan yang buruk. Makhluk ini namanya haiwan, pun tidak akan dihisap juga. Sebab dia tak dibagi akal untuk memilih. Dia tak akan dihisap dan dia tak akan masuk syurga neraka kecuali beberapa haiwan yang disebutkan lah. Antaranya anjing Ashabul Kahfi, unta Nabi Saleh dan sebagainya. Itu special case. Tapi umumnya haiwan tidak akan dihisap di hadapan Allah, maka tidak ada syurga dan neraka untuk mereka. Jadi kalau ada manusia yang perangai macam tu, yang buat apa saja ikut suka hati, apa nak buat je, tak fikir apa-apa dah, maka mereka termasuk dalam golongan yang mana mereka ni akan mereka ni dianggap sebagaimana haiwan, tapi Allah sebutkan balhum adal. Manusia ini lebih dahsyat lagi daripada haiwan. Kenapa? Sebab mereka ada akal, Allah bagi akal, Allah bagi kemampuan untuk mereka berfikir, tapi mereka tak gunakan akal fikiran dia, bahkan dia bersikap seperti haiwan. Macam mana tu? Masa macam ni. Ada kan banyak manusia kan yang bila dia rasa nak makan, dia makan. Bila rasa nak tidur, dia tidur. Bila rasa nak main, dia main. Itu biasanya budak kecil, kanak-kanak. Tapi ada je orang dewasa buat macam tu. Bila dia rasa nak pergi jalan-jalan, dia jalan-jalan. Rasa nak sembang-sembang. Rasa nak tengok TV, tengok TV. Tak pernah fikir, ni sepatutnya aku solat ni waktu ni. Ni sepatutnya aku baca Quran ni waktu ni. Sepatutnya aku berzikir ni waktu ni. Sepatutnya aku menuntut ilmu dalam hidup aku ni. Aku kena ada target untuk jadi seorang manusia yang beriman di sisi Allah. Dan aku tak boleh hidup ikut suka hati. Tak ada, kita tak fikir benda-benda tu. Itulah dia pemikiran haiwan gitu kan. Hanya ikut semata-mata apa yang kita nak buat, kita pun buat. Tanpa kita berfikir mana yang baik dan juga mana yang buruk. Baik, itu berkaitan dengan Allah bagi tahu kalau Allah menghendaki, maka manusia ni akan saling damai dan tidak akan berlakunya peperangan di kalangan mereka. Baik, seterusnya potongan seterusnya, jika Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Baik. Ni maksud ayat yang lain. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Baik. Kalau Allah nak, Allah boleh buat manusia ni tak ada yang saling berbunuh-bunuhan. Dan mungkin ada yang tanya, habis tu kenapa Allah buat juga? Kenapa ada yang saling berbunuh-bunuhan juga? Baik. Di sinilah Allah jawab sebenarnya. Jawapannya ialah Allah berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Kenapa jawapan dia macam tu? Sebab bila Allah sebut Allah buat sesuatu berdasarkan apa yang Allah kehendaki, kita kena tahu Allah tu kalau menghendaki sesuatu, itu adalah berdasarkan kepada sifat Allah yang maha bijaksana. Sifat Allah yang maha mengetahui. Kan? Yang kalau dijelaskan kepada kita pun kita tak faham. Mungkin tadi yang saya bagikan contoh,
Kenapa dibuat kenapa manusia ni boleh ada saling berbunuh-bunuhan, boleh ada baik, boleh ada yang jahat, kan? Sebab Allah bagi kepada kita akal, Allah bagi kepada kita pilihan, kan? Maknanya tadi manusia makhluk ni ada macam-macam jenis. Jadi kalau malaikat itu jenis makhluk yang tak pernah fikir nak buat dosa. Kalau haiwan tu jenis makhluk yang sentiasa ikut hawa nafsu. Kalau bukan hawa nafsu, naluri, sentiasa ikut apa yang dia nak buat gitu, perasaan dia nak buat apa. Adapun manusia ni adalah jenis makhluk yang Allah ciptakan, yang mana kita ini selalu ada nafsu dan ada akal. Ini software kita khusus, special ada pada manusia, yang dengan sebab itu maka kita pun diberikan ganjaran syurga dan neraka. Itu yang mampu kita fikirkan. Tetapi Allah jawab dalam ni, sebenarnya jawapan yang lebih tepatnya adalah kita sebenarnya tak mampu fikir kenapa Allah buat macam tu. Nanti lepas mati baru kita faham. Tapi kalau kita nak faham kat dunia ni, setakat yang tadi itulah yang kita jelaskan tadi, maknanya setakat kita kata inilah dia jenis makhluk manusia yang memang softwarenya begitu. Dan kita kena ada satu keyakinan, keimanan yang sangat tinggi, sangat besar, bahawasanya Allah tidak akan menciptakan sesuatu melainkan dengan sifat Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, beginilah kalau kita nak faham analogi. Analoginya gini. Kalau seorang anak kecil kan, kanak-kanak umur 3 tahun kan, dia tanya dengan mak dia, "Mak, kenapa mak selalu masak sayur, bagi saya makan sayur?" Kan? Kenapa mak selalu bagi saya makan sayur, kemudian makan makanan yang mak kata berkhasiat tapi tak sedap pun mak. Saya nak makan cekedi, saya nak makan twisty, saya nak makan gula-gula, nak makan chewing gum, saya nak makan makanan-makanan yang sedap-sedap yang ada dalam iklan tu, yang warna-warni tu kan. Saya nak makan yang tu. Kenapa mak tak bagi saya makan yang tu? Kan? Mak kata kadang-kadang mak bagi kan. Dia kata yelah, tapi kadang-kadang sangat. Yang selalu mak suruh makan ni sayur, mak suruh makan lauk ni, mak suruh makan benda-benda ni tak sedap gitu. Jadi kalau nak dijelaskan kepada anak ni, anak tu takkan faham. Dia baru umur 3 tahun. Mak nak kata apa? Mak nak bagi tahu sebab makanan-makanan ni mengandungi khasiat zat mineral yang sangat tinggi dan baik untuk kesihatan minda, kesihatan fizikal, kesihatan tubuh badan kamu. Dia faham ke? Yang mak mungkin boleh jelaskan ialah dia kata sebab makanan ni akan buat kamu jadi kuat. Dengan bahasa-bahasa yang kanak-kanak boleh faham. Setakat tu saja boleh jelaskan. Boleh tak kalau mak katalah, mak kata dah lah kamu makan je, mak tahulah apa yang baik untuk kamu. Puas hati tak anak tu? Mungkin dia akan tak puas hati, tapi bila dia dewasa baru dia faham. Kenapa dulu mak jaga makanan aku? Kenapa dulu mak tak bagi aku makan makanan-makanan yang rapuh ni, makanan-makanan yang merosakkan kesihatan ni? Jadi maknanya kita kata bahawa di situ dan dalam situasi itulah, dan ini analogi yang kok mana pun wallahu mathalul a'la, Allah itu tidak boleh dimisalkan dengan mana-mana makhluk pun. Cuma kalau kita nak faham macam mana yang dikatakan sebagai bila dia melakukan sesuatu, bila Allah menciptakan sesuatu, Allah tu maha mengetahui. Dan kita ni kalau dijelaskan sekalipun sekarang, kita tak faham kan. Nanti mati baru kita faham, lepas mati baru kita faham. Cuma kalau nak gambarkan macam mana situasinya adalah bagaimana seorang ibu tak boleh nak menjelaskan apa sebenarnya yang dia lakukan kepada anak yang berusia 3 tahun tu. Sebab kalau dijelaskan pun anak tu takkan faham. Dia belum sampai umur. Nanti bila anak tu dewasa baru dia faham. Oh, rupanya dulu mak buat macam ni, sebab itu untuk kebaikan aku. Dan sebab rupanya tengok kawan-kawan aku yang makan cekedi, gula-gula, semua yang best-best tu, yang aku dulu sangkakan bagus, best tu, rupa-rupanya dia orang semua habis gigi dia berlubang-lubang. Kan? Baru umur 5 tahun gigi dah hitam. Yang gigi dah rosak. Kan? Itu yang gigi susu cepat hilang awal, lepas tu tumbuh gigi yang gigi kekal. Gigi kekal pun cepat rosak juga. Kan? Dah dewasa baru kita faham. Masa kita kanak-kanak kita tak faham. Sebab belum sampai masa. Begitulah Allah SWT menciptakan, menjadikan kepada kita
Semua kejadian yang atas dunia, yang berlaku atas dunia ni, Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana dalam menciptakan dan menjadikan setiap sesuatu yang ada atas dunia ni. Kan? Yang mudahnya kita beriman, kita yakin dan percaya. Kan? Tapi kalau kita nak juga logik akal, bahawa Islam ini adalah agama yang paling logik. Dan agama yang tidak pernah melepaskan kita kata intelek, daya intelek manusia. Bahkan dalam Quran tu selalu ada perintah la'allakum ta'qilun, afala tatadhakkarun. Itu maksudnya Allah suruh kepada kita gunakan akal fikiran. Allah suruh kita berfikir. Allah suruh kita selalu selalu menggunakanlah fikiran kita ni dalam memahami firman-firman Allah. Kan? Itu maknanya Islam sangat menggesa kita untuk menjadi seorang yang intelek. Baik. Sebenarnya untuk ayat ni saya dah sediakan doa. Tapi saya tak tahu sekarang ni dekat handphone. Saya cubalah untuk share macam mana nak share doa ni. Biasanya memang boleh, cuma agak susah. Saya buat live dekat TikTok juga sekarang. Kat TikTok kita tak share lah doa. Untuk dapatkan doa ni boleh tengok dekat YouTube channel saya dengan nama yang sama dengan TikTok. Ini untuk audience TikTok YouTube channel saya namanya sama dengan nama di TikTok. Kejap. Jadi boleh tengok sekarang pun live kita ada di YouTube juga. Jadi doa ni biasanya kita akan share di YouTube dan juga di Google Meet. Kita ada di Google Meet sekarang. Okay, saya share dekat dekat Google Meet boleh nampak doa ke? Okay, dekat YouTube tak dapat share. Okay, YouTube tak dapat share. Okay, dekat Google Meet boleh nampak doa? Boleh ada yang respon? Ada, nampak? Ada. Baik, doa kita hari ni. Doa untuk berserah diri kepada Allah. Kan? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, dengan pertolonganmu kami berada pada pagi hari, dan dengan pertolonganmu kami berada pada waktu petang, dan dengan kehendakmu kami hidup serta mati, dan kepadamu tempat kembali. Ini hadis riwayat Tirmizi, nombor hadis 3313. Baik, kita baca sekali lagi doa tu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan pertolonganmu kami berada pada pagi hari, dan dengan pertolonganmu kami berada pada waktu petang, dan dengan kehendakmu kami hidup serta mati, dan kepadamu tempat kembali. Baik, doa ni Nabi SAW ajarkan doa ni untuk kita bacakan, dan doa ni merupakan doa yang kalau siapa biasa baca maksurat, itu ada dalam maksurat. Salah satu daripada doa maksur yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, untuk kita bacakan dalam kehidupan harian kita setiap pagi dan petang. Jadi doa ni yang kita sebut ni
doa ni dia sebenarnya kaitan dengan ayat yang kita tafsirkan ni. Kan kita tafsirkan ni adalah ayat macam mana Allah SWT bagi tahu kepada kita bahawa Allah lah yang menetapkan segala sesuatu yang berlaku atas muka bumi ni. Jadi maknanya dengan tu kita mohon pada Allah SWT supaya Allah mengaturkan kepada kita urusan-urusan hidup yang baik untuk kita gitu. Jadi Allah sediakan kepada kita kehidupan, jalan hidup yang kita katakan yang diatur oleh Allah SWT. Dan memang dalam kehidupan kita ni kita kena selalu minta kepada Allah supaya Allah sentiasa menjaga kita, supaya Allah sentiasa membimbing setiap langkah hidup kita, dan supaya kita ni tidaklah kita kata kita selalu mohon pada Allah supaya Allah bimbing langkah kita sehingga kita tidaklah dibiarkan melangkah jalan atas dunia ni dengan langkah kaki kita sendiri, sehingga kita dibiarkan untuk mengatur perjalanan hidup kita sendiri, padahal kita ni adalah hamba yang lemah gitu. Jadi walaupun kita memilih untuk pagi ni berada di mana gitu. Ada yang memilih untuk duduk di depan skrin mendengar kuliah, ada yang pilih untuk berjalan-jalan makan angin, ada yang pilih untuk pergi shopping. Kita pilih itu memang pilihan kita, tapi kita mohon pada Allah supaya Allah yang atur kehidupan kita. Jadi maknanya kita minta dalam doa ni, ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah kami ada pada pagi hari ni. Maknanya kita mohon pertolongan pada Allah supaya Allah sentiasa menolong kita pada waktu pagi hari ni. Allah jaga kita kan, Allah sentiasa lindungi kita, Allah membuatkan hati kita ni tergerak untuk selalu melakukan kebaikan. Allah bimbing setiap langkah kaki kita ni untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Setiap pagi dan petang kita minta supaya Allah jaga kita. Dan juga dalam doa ni sebut mengenai dengan kehendak-Mu kami hidup serta mati, dan kepadamu tempat kembali. Jadi maknanya kita minta juga pada Allah, dan ya Allah, kami ni hidup ataupun mati itu semuanya adalah dengan kehendak Allah. Kan? Allah yang akan tetapkan, Allah yang akan tentukan hidup atau mati kita. Dan kemudian kepada Allah lah tempat kita kembali. Ini kita berserah diri kepada Allah SWT sepenuhnya, dan yakin dan percayalah bahawasanya setiap kali kita menyerahkan diri kita kepada Allah, setiap kali kita menyerahkan ketentuan, ketetapan hidup kita kepada Allah SWT, nescaya Allah akan membimbing hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Baik. Itu doa kita hari ini. Kita teruskan ayat yang ke-254. 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kamu dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu, min qabli ayyatiya, sebelum daripada datangnya, yaumal la bai'un fihi, hari yang tidak ada lagi jual beli di dalamnya, wala khullatun, dan tidak ada lagi persahabatan yang karib, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat, wal kafiruna humudz zalimun, dan sesungguhnya orang kafir itulah sebenarnya orang yang benar-benar zalim. Baik, makna penuh dia, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Baik, ayat ni tajuk lain dengan ayat yang tadi, tapi masih ada kaitan lah. Dan kita sebut mengenai dengan satu keadaan. Yang pertama, di pangkal ayat Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila panggil ya ayyuhalladzina amanu, itu lebih kepada satu panggilan, seruan kepada wahai orang yang merasa dirinya beriman, atau bahasa kita mudah kata wahai orang yang perasan beriman. Kalau perasan beriman, mai dengar dulu. Kalau rasa diri beriman, mai dengar dulu. Dan apa dia? Setiap perintah yang datang selepas daripada kalimah ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan satu perintah yang sangat penting. Dan maknanya itu merupakan perintah yang akan menggambarkan indikator, kayu ukur
kayu ukur kepada orang beriman. Semakin cepat kita menyahut seruan selepas daripada seruan ya ayyuhallazina amanu, maka semakin membuktikan tinggi dan kuatnya keimanan kita. Semakin kita berlengah-lengah membuktikan betapa lemahnya iman kita. Baik, apa dia? Perintah dia, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Allah suruh infaklah kamu. Infak ni maknanya harta. Bersedekahlah kamu. Kan? Infak dengan sedekah dia ada beza sikit. Tidak semua sedekah adalah infak, tapi semua infak adalah sedekah. Itu beza dia. Jadi maksudnya infak adalah sebahagian daripada sedekah, kan? Yang mana sedekah ni bermaksud lebih umum, iaitu apa sahaja yang kita keluarkan di jalan Allah, dan ada banyak kaedah sedekah selain daripada guna harta. Tapi kalau infak dia khusus harta. Baik, jadi Allah pesan, kamu kalau nak infak harta, nak keluar sedekah harta ni, keluarkan cepat-cepat ni masa hidup kat dunia ni. Infak cepat-cepat masa hidup kat dunia. Jangan sampai tiba hari kiamat, hari akhirat. Apa berlaku pada hari akhirat? Pada hari akhirat tidak ada jual beli. Pada hari akhirat tak ada lagi cerita kawan-kawan karib ni, kawan-kawan kamcing kan. Kawan-kawan dekat kita ni, BFF kita ni, dah tak ada lagi cerita tu. Dan tidak ada lagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Baik, bila cerita tak ada khullah. Khullah ni maknanya tak ada kawan-kawan karib, tak ada cerita kawan baik, kawan kamcing. Apa maksud dia? Maksudnya kawan tak boleh tolong kawan ke dekat akhirat nanti? Tak, nak ceritanya betapa banyak kawan karib yang ada kat dunia ni, kawan kamcing, kawan dekat kita yang ada kat dunia ni, di akhirat nanti akan jadi musuh ketat. Kenapa jadi musuh ketat? Sebab masa kat dunia kita berkawan dengan dia atas dasar maksiat. Kita boleh rapat dengan dia sebab sama-sama geng mengumpat. Kita boleh dekat dengan dia sebab sama-sama kaki disko misalnya. Sama-sama buka aurat. Jadi kita rapat dengan dia. Yang jenis-jenis macam ni yang berkawan kerana dunia, di akhirat nanti akan bergaduh. Jadi istilahnya tak ada istilah lagi kawan-kawan dekat kat dunia ni yang boleh tolong kita. Dan kat situ juga tak boleh jual beli. Maksudnya kalau tiba-tiba nak beli syurga dengan kekayaan yang kita ada, mungkin kat dunia ni kita jutawan, mungkin kat dunia ni kita bilioner, kita kata kita nak beli syurga, ni dia semua harta aku, ni dia aku nak serahkan infak sebanyak ni, aku nak beli syurga. Tak ada. Tak boleh beli. Kan? Itu akhirat. Dan kemudian ditutup ayat tu dengan wal kafiruna humudz zalimun. Allah nak bagi tahu zalim yang sebenar adalah ketika kita menjadi kafir. Asalkan kamu kafir, zalim. Jadi zalim ni bukan kejam. Zalim ni adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan maksud sesuatu itu adalah perbuatan. Tempatnya itu maksudnya adalah hukum Allah. Jadi maksud zalim ialah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hukum Allah. Dan sudah pasti kekafiran merupakan kezaliman yang paling nyata. Jadi zalim yang sebenar adalah ketika kita menjadi kafir. Kalau nampak orang tu kita kata kejam, selalu kita anggap zalim tu kejam. Tak. Lawan kata zalim bukannya baik hati. Tak. Kan kalau kejam lawan dia baik lah kan. Lawan kata zalim ialah adil. Kan? Jadi makna zalim ni adalah orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Dan zalim ni adalah orang yang kafir. Dan kafir adalah sebenar-benar kezaliman. Kan? Kenapa? Itu kalau nak faham betul, dah mati nanti baru kita faham. Tapi dalam waktu hidup ni, setakat yang boleh kita faham ialah boleh dikatakan kafir itu adalah kezaliman yang sebenar. Dan dari satu sudut kita fahami, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang daripada kacang yang lupakan kulit. Istilahnya kan. Kacang lupakan kulit ni maknanya dia dapat kebaikan, kenikmatan, segala-galanya dia dapat sekarang ni daripada seseorang, tapi kemudian dia lupakan orang tu, bahkan dia menentang dan juga menyakiti orang yang pernah menolong dia. Kan zalim orang tu. Jadi manusia ini mendapatkan segala kenikmatan hidup kita kat dunia ni daripada Allah SWT. Allah yang bagi pada kita kenikmatan. Allah bagi pada kita harta, Allah bagi kepada kita kesempurnaan fizikal, Allah bagi kepada kita ketenangan dan kebahagiaan hidup. Paling kurang Allah bagi pada kita anggota, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan dan semua yang ada pada kita. Hatta kepada kemampuan untuk kita makan, minum, membuang hajat dan sebagainya. Itu semua anugerah daripada Allah SWT. Kenikmatan hidup yang patut kita syukuri. Dan kemudian tiba-tiba Allah ajar kepada kita kaedah untuk bersyukur, iaitu
kita taat kepada perintah Allah, buat ibadah kepada Allah, serahkan diri kamu kepada Allah, tiba-tiba kita ingkar dan kita kafir, kan? Maka itulah kezaliman yang sebenar. Kan? InsyaAllah sampai sekadar tu mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita. Kita ambil iktibar daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita tadabbur dan kita tafsirkan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah pada hari ini. Kita ambil iktibar bahawasanya Allah menghendaki segala sesuatu yang berlaku atas dunia ini, dan kita hanyalah manusia yang mampu berusaha. Maka kok mana pun tetaplah usaha sebaik mungkin untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan pertolongan Allah sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As.